Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar yang saya kasih sekalian. Okay, sebelum tu kita baca dulu Al-Fatihah untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. So, before this kita dah belajar mengenai struktur tanah dan juga tekstur tanah. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada topik baja, iaitu baja lah. Okay. Macam manusia, kita perlukan suplemen, okay, untuk kita kekalkan kesihatan kita ni. Tak mudah terkena penyakit. So kita perlukan suplemen. Suplemen dengan ubat lain. Suplemen kita cara untuk cegah penyakit. Okey, kita perlukan suplemen untuk cegah penyakit. Kalau ubat kita nak rawat penyakit tersebut, macam kita demam, kita makan ubat. Macam tu. Okey, tapi suplemen kita perlukan untuk kekalkan kesihatan kita, tak mudah terkena penyakit. Okey, sentiasa sihat lah dengan suplemen. Macam tu jugalah tanaman, dia perlukan sesuatu untuk dikekalkan, untuk terhindarlah daripada segala penyakit ataupun patogen yang hadir dekat dalam tanah. Okay. So, kita hari ni akan masuk kepada topik baja, which is kita akan cover untuk macam mana kita nak tahu apa itu jenis-jenis baja. Kita kena tahu apa itu definisi baja yang sebenarnya. Okey, kemudian kita nak kena tahu kos, pengiraan kos ataupun pengiraan baja, pengiraan nutrien dalam inilah baja. Okey. First kita masuk kepada bab baja ni. Apa itu baja? Okey, baja ialah bahan yang ditambah pada tanah untuk membekalkan nutrien pada tanaman dengan tujuan meningkatkan hasil dan kualiti tanaman. Macam saya cakap tadi, dia nak tingkatkan hasil, dia nak kekalkan supaya tak ada sebarang penyakit yang dalam tumbuhan. Okey. Kemudian pembajaan ialah membubuh baja ke atas tumbuhan ataupun tanaman untuk memenuhi keperluan nutrien. Okey, penggunaan baja organik atau baja kimia memberikan kesan sampingan kepada kesuburan tanah ataupun kualiti tanaman. Macam saya, macam setiap apa yang tak semestinya baja kimia je ada kesan sampingan. Baja organik pun ada kesan sampingannya juga. So, cara untuk kita kawal kesan sampingan ni adalah dengan pengenalan penggunaan amalan sistem pertanian yang terbaik. Okay, contohnya inilah Get Good Agricultural Practice, which is kita gunakan untuk tingkatkan hasil tanaman. Okay. Yang ini adalah diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia untuk elakkan, untuk kekalkan kualiti tanaman ataupun untuk elakkan segala penghasilan baja tersebut tak memberikan kesan sampingan, contohnya macam membahayakan pengguna lah, macam beracun lah untuk pengguna. Macam kita nak makan kan buah ke apa, so kita kena pastikan buah tu tak beracun. So baja tu mestilah tak ada kesan sampingan kepada pengguna tersebut. Okey. Kemudian baja terdiri daripada pelbagai bentuk. First adalah pellet, debu, butir dan cecair. Okey, kita akan teruskan dengan jenis baja. Okey, jenis baja ada dua. Organik, macam tadi saya cakap, baja organik dengan baja kimia. Okey, baja organik adalah tinja haiwan, sisa kilang, sisa ladang. Macam contohnya macam hampas kelapa tu semua sisa kilang, sisa ladang lah tu. Okey. Kemudian baja kimia adalah terbagi juga kepada 4, iaitu baja tunggal, baja sebatian, baja campuran dan juga baja lengkap. Okey, kemudian ni adalah baja organik lah. Macam contohnya sisa-sisa ladang, ni macam sayur-sayuran yang dah busuk kita boleh gunakan sebagai baja. Okey.
baja kompos lah macam tu. So ni adalah baja organik lah, kita gunakan sisa ladang, tinja haiwan apa semua macam tai ayam, it's baja organik. Okey, kemudian baja kimia. Baja kimia yang selalu kita jumpa ni lah dalam bentuk butir ni. Okey, kita selalu jumpa dekat kedai RM2 pun ada jual baja ni. Okey. Okey, so saya cakap yang macam saya cakap tadi, ada baja tunggal, baja sebatian, baja lengkap, baja campuran. Okey. Baja tunggal adalah baja yang mengandungi satu unsur nutrien utama yang diperlukan oleh tanaman. Okey. Dia contohnya dia terdiri daripada nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey, first contohnya macam inilah. Urea ni ada unsur nitrogen sahaja dalam satu baja ni. Kalau macam baja ni pula, baja CIRP, hanya unsur nutrien fosforus sahaja yang ada dalam baja ni. Kemudian kalium, muriate of potash ni dia cuma ada unsur kalium sahaja dalam satu baja ni. Faham? Okey, kemudian baja sebatian. Baja sebatian mengandungi 2 atau lebih unsur nutrien utama tanaman yang disebatikan secara kimia. Nama pun sebatian. Macam kita pernah belajar. Okey, awak pernah belajar kod form 3. Saya rasa memang pernah belajar pun. Okey, kalau sebatian ni dia ada kandungan nutriennya disediakan dalam pelbagai nisbah. Okey, macam contohnya macam ni lah. Satu baja ni ada 8% nitrogen, 24% fosforus dan 24% kalium dalam satu baja ni. Kemudian baja ni lah Gofert ni, dia ada 28% nitrogen, dia dah tunjuk kat sini 28% nitrogen, 14% P2O5 dan 14% kalium. So bila kita nampak macam contohnya dekat plastik baja tu ada tulis macam ni, so kita dah tahu ni jenis baja apa, baja sebatian. Kemudian baja campuran. Baja campuran adalah dihasilkan daripada campuran 2 atau lebih baja tunggal yang berbeza saiz, bentuk dan ketumpatan. Campuran yang dilakukan adalah secara fizikal. So kita campurkan sendiri baja tunggal. Baja tunggal tadi macam saya cakap tadi, dia cuma ada satu unsur nutrien utama saja. So bila kita campurkan baja tunggal tersebut, macam contohnya muriate potash, kita campurkan dengan CIRP, so itu dapatlah baja campuran ni. Kemudian baja lengkap. Baja lengkap mengandungi kombinasi semua nutrien utama yang diperlukan. Contohnya ialah nitrogen, fosforus dan juga kalium. Mengandungi nutrien mikro juga. Nutrien mikro dan campuran enzim pengawal tumbuhan semula jadi. Contohnya baja campuran, baja sebatian tu adalah baja lengkap. Okey, ataupun baja folia. Okey. Kemudian kita masuk kepada kaedah pembajaan. Okey, kaedah pembajaan ada berapa? 4. Taburan, alur, poket, semburan. Okey. Apa itu kaedah taburan? Kaedah taburan ini adalah kaedah yang menabur baja secara sekata ke atas permukaan tanah. Contohnya, contoh baja adalah baja jenis pepejal, grana ataupun butiran halus. Okey, dia boleh diletakkan di sekeliling pangkal pokok ketika pokok berumur 3 hingga 4 minggu. Ini adalah cara ataupun kaedah permukaan. Kaedah permukaan. Okey. Sekejap ya. Okey, kaedah permukaan. Okey, kemudian alur. Okey, kaedah alur adalah baja pepejal diletakkan dalam alur dan dikambu semula. Kebiasaannya digunakan untuk tanaman yang mudah rosak apabila tersentuh bahan baja. So, kaedah alur ni sesuai untuk tanaman yang sangat sensitif kepada baja, tak boleh tersentuh bahan baja. So dia mudah rosak lah, rosak dia punya akar. So kat sini bila
kaedah alur ni bagus untuk tumbuhan yang jenis sensitif macam tu. Kemudian pocket. Kaedah pocket adalah kaedah yang sesuai untuk pokok buah ataupun pokok yang ditanam secara tunggal. Okey, kaedah ni akan contohnya kita galilah lubang pocket sedalam 10 hingga 15 cm di hujung kanopi. Kita akan korek lubang pocket tu dekat sekeliling kanopi ataupun bawah kanopi tu, keliling kanopi lah. So di mana kat sini zon akar tu sangat aktif. So sebab itulah kita buat kaedah ni. Okey. Kemudian baja diletakkan di dalam poket dan juga dikambus macam tadi. Macam alur lah, kita kambus balik. Kita tak biarkan dia terdedah macam tu. Okey. Kemudian baja semburan. Baja semburan sesuai untuk cecair lah kan. Larutan cecair disembur untuk merawat kekurangan nutrien tertentu. Contohnya mikronutrien. Okey. Kemudian titisan. Okey, titisan ni selalunya digunakan untuk sistem fertigasi. Dia pemberian baja berbentuk titisan ni terus kat pangkal pokok. Sebab itulah digunakan dalam sistem fertigasi. Okey, ni adalah contoh kaedah alur. Ni kaedah alur. Yang ni kaedah tabur. Dia tabur macam tu lah, tabur secara awak je. Okey, kemudian kaedah pocket. Nampak tak dia buat macam mana ni? Kaedah pocket ni dia korek lubang bawah kanopi tu, dia ikut kanopi. Inilah kanopi. Kanopi tahu tak apa? Kanopi ni benda ni. Ni kanopi pokok. Besar ni je. Okey, kemudian kaedah semburan ataupun siraman. Kita boleh gunakan sprinkler ke kan? Ataupun kita siram sendiri. Itu adalah kaedah semburan. Kemudian kebaikan penggunaan baja organik. Apa kebaikannya? First adalah menambahkan mikrob dalam tanah. Okey. Kemudian meningkatkan ketersediaan nutrien. Okey. So baja organik ni ada baja organik boleh menambahkan mikrob ataupun mikroorganism dalam tanah. So ini akan menyebabkan tanah tersebut subur lah. Okey. Kemudian meningkatkan ketersediaan nutrien. Okey. Kemudian meningkatkan ketersediaan nutrien di mana baja organik dia tak dapat menyediakan nutrien dengan cepat berbanding baja kimia. Tapi penggunaan baja organik akan menambahkan pH tanah, which is tak boleh menyebabkan tanah tu terlalu berasid. So dia bantu untuk meningkatkan ketersediaan nutrien dalam tanah tersebut. Okey, kemudian membaiki keadaan tanah, contohnya dia membaiki struktur tanah. Okey. Baja organik ni dapat membaiki struktur tanah ataupun tekstur tanah. Okey. Kemudian kadar penyerapan dan pegangan air, which is baja organik mengandungi banyak liang ataupun rongga udara, which is kita dikenali sebagai liang mikro. Liang mikro macam saya pernah terangkan sebelum ni. Liang mikro adalah untuk dia menyerap air, dia memegang air. Okey, liang mikro. So tu adalah function liang mikro dalam tanah. Function dia memegang air. So sebab itulah baja organik ni mampu untuk meningkatkan kadar penyerapan dan juga pegangan air. Okey. Kemudian menambahkan kandungan nutrien dalam tanah. Kandungan perebutan bahan organik akan membekalkan nutrien kepada akar tumbuhan. Sebagai contoh, bahan organik akan meningkatkan pegangan nutrien tanah kerana mempunyai banyak cas negatif yang berupaya mengikat nutrien yang bercas positif. Okey, so itu adalah kebaikan penggunaan baja organik. Kemudian kita teruskan kepada kebaikan baja kimia. Yang pertama, baja kimia adalah dia bagus untuk sebab dia punya tindak balas lebih cepat. Dia punya
Macam nak dibandingkan dengan baju organik ni lambat, baju kimia lebih cepat. Sebab itulah baju kimia banyak digunakan dalam penanaman. Okey, kemudian menambah nutrien dalam tanah dan membekalkan nutrien khusus. Okey, membekalkan nutrien khusus contohnya macam baja urea dia membekalkan satu unsur nutrien sahaja, contohnya nitrogen lah. Baja urea dia membekalkan nitrogen sahaja dekat dalam satu baja tu. Kemudian okey, dalam kebaikan mestilah ada kesan sampingan. Okey, kita tengok pada kesan sampingan penggunaan baju organik. Yang pertama, menggalakkan pertumbuhan rumpai. Okey, kemungkinan dalam semasa campuran baju organik tu, masa kita tengah buat baju organik tu, mungkin ada benih-benih rumpai yang termasuk sekali dekat dalam baju organik. So, itu akan menggalakkan pertumbuhan rumpai. Kemudian, penyebaran perosak ataupun penyakit tumbuhan lain, contohnya macam kumbang tanduk dan dadak buah. Okey, macam mana boleh berlaku macam ni? Sebab baju organik, dia boleh hasilkan haba, which is tempat sesuai macam mana kata, kumbang tanduk ni, spesies-spesies kumbang tanduk ni dia suka tempat-tempat yang berhaba. Sebab tu baju organik ni boleh menyebabkan penyebaran perosak macam kumbang tanduk ni lah. Okey, kemudian menjadi perumah kepada perosak dan dia merosak lambat ke dalam tanah. Baju organik sangat lambat merosak ke dalam tanah sebab dia perlukan penguraian yang lebih lama. Okey, dibandingkan dengan baja kimia. Kemudian perosak dan kesannya. Okey, contohnya virus, bakteria, kulat, nematod, serangga, rumpai, parasit, patogen, saprophit dan juga vektor. Okey, kita masuk pada virus. Virus selalunya kesan dia macam mozaik, daun kuning, corak bercincin, pertumbuhan terencat dan daun bergiling. Okey, kemudian bakteria, sebagai contoh kita selalu nampak bintik-bintik pada daun. Itu adalah kesan daripada perosak seperti bakteria. Okey, kemudian layu, reput, mati rosat. Okey, kemudian kulat. Kulat contohnya reput lah, selalunya reput. Kalau kulat dia punya kesan reput, melecur, ponggol, kulapuk dan karat. Kemudian nematod, dia lebih kepada akar lah. Akar akan jadi berbunggul, mudah tercedera, bersyabas dan juga reput. Okey, serangga, bagi contoh serangga macam kumbang tadi, dia akan menyebabkan daun berlubang dan buah rosak. Dalam rumpai, hasil rendah dan pertumbuhan terbantut sebab rumpai boleh menyebabkan persaingan dengan kita punya tumbuhan. So, hasil daripada tumbuhan yang kita tanam tu rendah lah kan, sebab berlakunya persaingan. Okey, kemudian parasit, organisma yang mendapat faedah daripada perumah ataupun mendapat makanan daripada perumah. Parasit dia hanya nak faedah je, dia tak bagi keuntungan pun pada perumah tu. Dan dia merosakkan perumah tu. Contohnya macam tanaman kita lah. Okey, patogen, contohnya organisma penyebab penyakit seperti bakteria, kulat dan juga virus. Okey, saprophit, organisma yang bergantung hidup pada perumah yang telah mati dan mendapat makanan daripada bahan yang reput. Kemudian vektor. Vektor adalah organisma pembawa patogen ataupun punca penyakit. Okey, kesan penggunaan baja kimia. First, dia boleh mencederakan tisu tanaman. Kemudian dia akan meningkatkan keasidan tanah. Macam mana dia boleh meningkatkan keasidan tanah? Contohnya baja amonium sulfate. Bila dia dioksidakan, dia akan jadi nitrate dan juga ion nitrate dan juga ion hidrogen, right? So, bila ion hidrogen ni terlalu banyak kat dalam tanah, so ia akan meningkatkan pH ataupun menurunkan pH tanah tersebut. Okey, kemudian dia akan mencemarkan air dan juga tanah dan meningkatkan cost productivity ladang. Okey, sebagai contoh,
kita gunakan baja kimia ni dalam keadaan yang tak terkawal. So, bila kita gunakan secara tak terkawal, dia akan meningkatkan kos pada baja sahaja. So, kos produktiviti ladang pun akan meningkat disebabkan kos baja tersebut. Kemudian, keperluan nutrien untuk tumbuhan. Okey, kita dah pernah belajar nutrien makro, nutrien mikro. Nutrien makro, nutrien utama yang diperlukan untuk tanaman. Sebagai contoh, nitrogen, fosforus, kalium. Ni selalunya ada waktu penyiraan baja nanti. Okey, kemudian nutrien mikro. Nutrien mikro yang diperlukan sedikit sahaja untuk tanaman. Sebagai contoh, ferrum, mangan, boron, klorin, kuprum dan juga zinc. Okey, kesan kekurangan nutrien. Okey, kita akan fokus pada 3 nutrien sahaja, iaitu nutrien makro ni, nitrogen, fosforus, kalium, NPK. Okey, nitrogen peranan dia adalah komponen utama untuk klorofil. Okey, dia akan mempercepatkan tumbuh saran tanaman dan menggalakkan pembinaan tisu. Itu fungsi nitrogen. Dan kalau nitrogen ni berkurang, dia akan menyebabkan tumbuh saran tanaman tersebut tercecas dan klorosis pada urat daun, nekrosis pada tepi daun. Okey. Kemudian fosforus. Fosforus function dia untuk mempercepatkan pengeluaran akar, bunga dan juga buah. Okey. Kemudian metabolisme kanji dan juga dia function untuk metabolisme kanji dan juga protein. Okey. Kesan kekurangan fosforus. Yang pertama, warna merah atau ungu pada tepi daun ataupun petil daun. Kemudian bahagian bawah daun berubah daripada hijau jadi kekuningan. Ini selalunya ada, bila kita nampak daun macam tu, kita dah boleh agaklah dia kurang apa? Kurang fosforus. Okey, kemudian kalium. Kalium function dia untuk merangsang enzim dalam proses fotosintesis dan juga respirasi. Okey, kemudian dia membantu pembinaan kanji dan juga protein dan terlibat dalam sintesis kanji dan juga karbohidrat. Okey, yang keempat, dia akan menggalakkan pengeluaran bunga dan juga pembentukan buah dan menggalakkan tumbuh saran tisu meristem. Okey, bila kurang kalium, dia akan bermula pada daun tua lah selalunya. Dia akan berlakunya dekat daun tu akan berlaku, bukan urat daun. Urat daun akan berlaku klorosis, kemudian nekrosis dekat tepi daun. Okey, itu adalah kesan kekurangan ketiga-tiga nutrien ini. Okey, ketiga-tiga nutrien ni sangat sering disebut dalam pertanian. Okey, nanti bila pengiraan kos kita akan sentiasa sebut ketiga-tiga nutrien ni. Okey, contohnya ni lah, kita masuk pada pengiraan baja. Okey, kepentingan pengiraan baja untuk tahu, untuk hitung kuantiti nutrien, untuk hitung kuantiti baja dan hitung kos baja. Itu adalah kepentingan pengiraan baja. Okey. Kemudian, kita masuk kepada perhitungan kuantiti nutrien. Yang pertama, maklumat yang kita perlukan kat sini adalah jenis nutrien, grade baja, berat baja. Okey. Grade baja contohnya peratus nutrien yang ada dekat dalam baja tersebut. Okey, sebagai contoh, kita tengok okey, ni adalah rumus untuk menghitung kuantiti nutrien. Okey, kita nak tahu berat nutrien tu berapa, kita kena tahu grade dia untuk 100 kg baja. Okey, nanti lepas ni kita tengok. Okey, contoh 1. Okey, ni contoh untuk kira nutrien dalam baja tunggal. Okey, yang pertama, baju urea ni ada 46% nitrogen. Bermaksud dalam 100 kg baju urea ni mengandungi 46 kg nitrogen. Sebab cakap 46% nitrogen kat sini kan, dia tunjuk kan. So, jika satu beg baju urea itu adalah 50 kg, kuantiti berat nitrogen akan berat nitrogen macam ni lah, 46 kg nitrogen
perkan dengan 100 kg urea darabkan dengan 50 kg urea. So kat sini kita akan dapat 23 kg nitrogen yang diperlukan. So ini adalah berat nitrogen yang kita perlukan. Okey. Okey, kalau tak faham kita tengok contoh kedua. Okey, contoh kedua, hitung kandungan nitrogen yang terdapat dalam 240 kg baja urea iaitu 46% nitrogen. Okey, contohlah 100 kg urea sama dengan 46 kg nitrogen. So bila dia nak bila baju tu beratnya 240 kg, berapa kandungan nitrogen? Dia nak tahu berat kandungan nitrogen tu dia nak tahu kandungan nitrogen tu berapa dekat dalam 240 kg urea. Senang sangat. So ni maths yang kita dah pernah belajar. Okey, 46 kg nitrogen perkan dengan 100 kg urea darabkan dengan 240 kg urea yang kita nak ni. So kita akan dapatlah berapa kandungan nitrogen kat dalam 240 kg urea ni tadi. Okey. So kita teruskan dengan perhitungan kuantiti nutrien dalam baja sebatian. Okey. Contoh satulah baja sebatian yang saya cakap tadi, contohnya dia ada nisbah 8, nisbah 24, nisbah 24. Okey, 8 ni menunjukkan kandungan nitrogen, 24 kandungan fosforus, 24 lagi ni kandungan kalium. Bermaksud, inilah saya tunjukkan 100 kg baja NPK mengandungi 8 kg nitrogen, 24 kg fosforus dan juga 24 kg kalium. So, jika satu beg baja NPK sama dengan 50 kg. So, kandungan nitrogen adalah, dia nak tahu kandungan nitrogen sahaja. Okay, so kita tengok. Kandungan nitrogen adalah 8 kan? So, 8 kg nitrogen perkan dengan 100 kg NPK. Darabkan dengan 50 kg NPK. So, kat sini, kita akan dapat 4 kg nitrogen. Okay. Kemudian, kandungan P2O5. Kandungan P2O5 ataupun fosforus kita nak tahu. So 24 kg fosforus perkan dengan 100 kg NPK darabkan dengan 50 kg NPK. So kat sini kita akan dapat 12 kg fosforus. Kemudian kita kira pula kalium. So tadi kita tengok kalium ada berapa? 24 kan. So 24 kg K2O perkan dengan 100 kg NPK darabkan dengan 50 kg NPK. So kita akan dapat 12 kg K2O. Okey, kemudian contoh dua kita tengok. Contoh dua kalau tak faham. Okey, contohnya hitungkan kandungan nitrogen, fosforus dan kalium dalam 180 kg baja sebatian NPK yang mengikut nisbah 12, nisbah 14, nisbah 17. So grade baja ni mengandungi 12% nitrogen, 14% P2O5, 17% K2O. Okey, dia nak kira kandungan N. Macam mana? So, bila 100 kg NPK 100 kg berat baja NPK ni sama dengan 12 kg nitrogen. Bila 180 kg sama dengan, kita nak tahu berapa nitrogen, berapa kandungan nitrogen dekat dalam 180 kg NPK. So 12 kg nitrogen perkan dengan 100 kg NPK darabkan dengan 180 kg NPK. Okey, kemudian so kat sini kita akan dapatlah jawapannya. Okey. Kemudian kandungan P2O5. 100 kg NPK sama dengan 14 kg P2O5. So sekiranya 180 kg NPK, berapa kandungan P2O5? So kat sini kita dapatlah macam tadi pengiraan atas ni. So 180 kg NPK sama dengan 14 kg P2O5
perkan dengan 100 kg NPK darabkan dengan 180 kg NPK. Sebab kita nak tahu kandungan P2O5 dalam 180 kg NPK. Okey. Kemudian kita nak tahu kandungan K2O pula. Okey, 100 kg NPK sama dengan 17 kg K2O. So berapa kandungan K2O dalam 180 kg NPK? Okey, so kat sini pengiraan dia macam ni. 17 kg K2O perkan dengan 100 kg NPK darabkan dengan 180 kg NPK. So kat sini kita dapatlah 30.6 kg K2O. Okey. Kemudian menghitung kuantiti baja. Okey, kalau nutrien, kita tengok tadi nutrien 100 kat bawah kan. Ni 100 dekat atas perkan dengan grade dia darabkan dengan berat nutrien. Sebab kita nak tahu kuantiti baja tersebut ataupun berat baja tersebut. Okey. Kemudian contoh yang pertama. Okey, jika tumbuhan memerlukan 20 kg nitrogen, berapakah berat baja urea yang diperlukan? Okey, berat baja urea sama dengan 100 kg baja urea perkan dengan 46 kg nitrogen darabkan dengan 20 kg nitrogen. Sebab dia kata diperlukan 20 kg nitrogen. So dia nak tahu berapa berat baja urea. Kat sini kita dah boleh kira lah. So 43.8 kg baja urea. Okey, kemudian ini untuk pengiraan pada baja tunggal. Okey, yang seterusnya ni kita tengok Okey, ni hitung berat baja sebatian. Okey, contohnya tumbuhan memerlukan 20 kg nitrogen. Baja yang digunakan ialah baja NPK 8:24:4. So dia nak tahu berapa berat baja NPK tersebut. So 100 kg baja NPK perkan dengan dia bagi nitrogen kan, dia nak nitrogen kan. So kita hanya gunakan nisbah untuk nitrogen saja. So 8 saja kita gunakan. Contohnya 100 kg baja NPK perkan dengan 8 kg nitrogen, 8 kat sini, darabkan dengan 20 kg nitrogen yang kita nak tadi. So berapa berat baja tersebut? Kat sini kita boleh kira lah. So 250 kg baja NPK. Okey, kemudian nak hitung kos baja. Hitung kos baja contohnya lah. Pertama, satu beg baju urea berharga RM120, which is satu baju urea ni berat dia 50 kg. Harga dia RM120. So dia nak 43.8 kg urea. Dia nak tahu berapa harga untuk 43.8 kg urea. So, macam mana cara nak kira dia? First, kita kena tahu berat baja berapa. Okey, berat baja yang kita nak 43.8 kg urea. Darabkan dengan RM120 perkan dengan 50 kg baja urea. Kenapa? Sebab 50 kg baja urea sama dengan RM120. Dia nak 3.8 kg. So, kita darabkanlah dua ni. Dapatlah RM104.35. Okey. Kemudian, satu beg baja NPK berharga RM180, which is bersamaan dengan 50 kg baja NPK. Okey, dia nak 250 kg baja NPK. So, dia nak tahu berapa kos baja untuk dia 250 kg baja NPK ni. So, 250 kg baja NPK darabkan dengan RM180 perkan dengan 50 kg baja NPK. So, kita akan dapat jawapannya berapa harga tersebut. Okey. Okey, kemudian so ni adalah latihan menghitung berat nitrogen, fosforus dan K2O dalam baja dan baja
juga kos baca. So ketiga-tiga ni nanti awak akan kirakan kat dalam latihan ni. So saya nak awak buat latihan ni. Pertama, dia dah bagi jenis baja urea, CIRP, muriate of potash dan nitro posca. Okey, dan dia bagi grade baja, harga baja untuk satu beg ataupun 50 kg untuk satu beg. Okey. So, kat sini dia cakap jika tanaman memerlukan 125 kg nitrogen, 175 kg B2O5, 180 kg K2O. So, dia suruh hitung kuantiti baja mengikut 1 hektar kebun sawi. Okey, so kiralah kuantiti baja. Kuantiti baja tau, bukan kuantiti nutrien. So, dia nak kuantiti baja, urea, CIRP dan muriate of potash. Okey, so berdasarkan jawapan-jawapan ni nanti awak boleh gunakan untuk hitung kos untuk membeli baja ketiga-tiga baja ni. Okey, so itu saja untuk topik baja. So nanti saya akan bagi link untuk Kahoot dan juga saya akan bagi latihan untuk penyiraan baja lah sebab nanti awak tak faham. So itu bekalan untuk cuti sekolah nanti. Okay, so sampai setakat ni je lah untuk topik baja. So kalau ada yang tak faham boleh tanya kat dalam grup Telegram. Okay. So itu saja untuk hari ini. Okay, take care semua. Assalamualaikum.